Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat kembali semula ke channel Abang. Terima kasih sangat-sangat sudi nak dengarkan cerita yang Abang nak sampaikan. Hari ini adalah hari pertama dalam minggu ni dan Abang harapkan cerita yang Abang sampaikan hari ini dapatlah memberikan pengajaran dan iktibar untuk kita semua. Cerita kali ini boleh dikatakan cerita platinum, zaman-zaman dulu punya cerita. Dan selalunya, kalau zaman-zaman dulu ceritanya memang luar biasa. Jadi sebelum kita mulakan cerita, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Ta'ala. Semoga Allah panjangkan umur, murahkan rezeki, berikan kesihatan yang baik untuk kita semua, permudahkan segala urusan kita dunia dan di akhirat. Dan semoga Allah memberikan syurga buat mak ayah kita, memberikan keamanan untuk kita satu dunia, juga memberikan umur yang diberkati. Tanpa membuang masa lagi, Abang akan sampaikan satu pengalaman yang cukup luar biasa yang berlaku pada pertengahan tahun 1970-an. Abang mulakan dengan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sebenarnya kisah ini disampaikan oleh seseorang. Dia dapat kisah ni daripada almarhum bapa dia. Dan ia adalah satu pengajaran yang baik untuk kita semua. Berlaku pada tahun pertengahan 1970-an di sebuah felda dekat negeri Pahang. Tapi abang tak boleh nak beritahu felda yang mana. Dekat negeri Pahang ada banyak felda. Yang penting kita ambil iktibar daripada cerita ni. Kisahnya pada waktu tu dekat dalam felda ni tinggallah sepasang suami isteri dan 6 orang anak, yang mana lelakinya bernama Zamri, yang perempuannya bernama Milah. Mereka berdua ni memang hidup rukun dan damai. Cumanya si Zamri ni perangainya lain macam sikit. Dia adalah sejenis kaki. Bukan. Dia adalah seorang kaki yang maksudnya dia kaki minum, dia adalah kaki perempuan, dia adalah kaki ekor. Jadi dia banyak mendatangkan masalah dekat kawasan felda tu. Dia pinjam duit, ada kalanya dia memang suka menaruh hati pada isteri orang lain, mengurat bini orang lain. Jadi perangai buruk dia ni memang boleh dikatakan satu felda tahu. Sebab itulah sebabnya abang tak nak beritahu kat mana felda yang dimaksudkan untuk cerita kali ni, untuk menutup aib, kerana dia pun sudah tak ada dekat dunia ni, sudah pun meninggal dunia. Jadi dia ni memang perangainya sangat luar biasa haramnya. Dan isteri dia pula adalah berbeza dengan dia. Isteri ni yang bernama Milah adalah seorang yang sangat patuh dengan agama. Bayangkan tahun 1970-an susah nak tengok orang perempuan yang pakai tudung labuh, terutama dekat kawasan-kawasan pendalaman. Nak kata pendalaman tu tak jugalah, Tapi yang berbezanya pada Milah ni, pada waktu itu, walaupun kebanyakan daripada masyarakat belum terdedah lagi untuk pakai tudung labuh, tapi dia dah pakai tudung labuh. Kita boleh bayangkan betapa alimnya Milah pada waktu tu, walaupun mempunyai suami yang macam haram. Jadi pada suatu hari, nak jadikan cerita, berlakulah pergaduhan di antara Milah dengan juga suaminya. Kerana pada waktu tu, sepanjang hidup mereka berkahwin sampai dapat 6 orang, 7 orang anak, Milah tak pernah tahu suami dia ni memang kayu 3. Memang kayu macam kaki perempuan. Main kayu 3. Jadi dia tak tahu sebenarnya suami ni main kayu 3. Sampailah dia sendiri menjadi saksi mata atas kecurangan suami dia. Berlakulah pergaduhan, pertengkaran sampai jiran tetangga semua tahu. Sampaikan Milah minta cerai dengan suami dia. Walaupun macam tu suami dia tak ceraikan. Suami dia kata sayang Milah, walaupun dia ada affair dengan orang lain yang ada dekat dalam felda yang sama. Ada affair dengan bini orang, ada affair dengan anak dara orang. Boleh kata Zamri ni memang perangai dia lain macam. Itu pasal bini dia bergaduh bila dapat tahu semua ni, menjadi saksi mata, tapi tak nak pula diceraikan. Nak jadi cerita, pada satu hari si Zamri ni tiba-tiba sakit kaki. Ini lebih kurang sebulan ke 2 bulan selepas pertengkaran tu. Sejak daripada tu, hubungan mereka suami isteri memang tak berapa nak ngam. Buktinya, ke mana-mana mereka pergi,
pergi tidak lagi membonceng motor sama-sama. Kalau pergi kenduri kahwin dekat dalam felda yang sama, isteri pergi dulu, barulah Zamri pergi kemudian. Mereka tak akan pergi saing-saing bersama-sama. Jadi pada satu hari ni si Zamri ni sakit kaki. Disebabkan sakit kaki dia teruk, bengkak kaki dia sampai dia terhencut-hencut jalan. Jadi disebabkan tu dia tak banyak buat aktiviti dekat luar rumah. Dia banyak aktiviti dia dekat dalam rumah, lebih kepada berbaring-baring. Disebabkan dia ni memang jarang-jarang dah ada keluar kat rumah, keluar daripada rumah, menyebabkan kawan-kawan dia ni rasa ronsing. Jadi melawatlah kawan-kawan dia ni. Jumpalah dengan Zamri. Kenapa tak keluar? Kenapa tak berkaki-kakian? Kaki judi kau dah tak ada, kaki perempuan engkau dah menghilang, dia kata. Jadi kawan-kawan yang seangkatan, yang sekepala dengan dia ni pun pergilah ke rumah Zamri. Rupanya tengok Zamri sakit. Zamri pun mengerang-gerang kesakitan. Kawan-kawan dia ni walaupun tengok Zamri ni sakit, tapi tetap juga menggalakkan supaya Zamri ni berjumpa dengan bomoh. Mereka yakinkan Zamri yang dia ni terkena buatan orang. Sebab dia kata kalau sakit-sakit yang biasa tak ada bentuknya macam tu. Selalunya sakit-sakit yang luar biasa, yang ada kaitan dengan makhluk alam sebelah lah, baru bentuknya sakitnya begitu. Jadi si Zamri ni pun termakanlah daripada nasihat-nasihat daripada kawan-kawan dia ni. Jadi dia minta lah kawan dia, carikanlah, kau carikanlah aku bomoh. Mana bomoh-bomoh yang elok ni? Aku nak pergi jumpa, aku nak tengok siapa sebenarnya yang menyantaukan aku. Jadi cari, jumpalah dengan seorang bomoh yang masih lagi dalam kawasan negeri Pahang, tapi di kawasan lain. Maksudnya di daerah, bukan daerah yang sama dengan tempat Zamri duduk. Jadi jumpalah dengan bomoh tu, berbekalkan dengan kawan-kawan dia punya usaha sama, iaitu naik teksi, berdua tiga orang pergi dah jumpa bomoh tu. Zamri pun pergilah. Padahal pada waktu tu dia memang sakit, susah nak berjalan. Bila sampai dekat rumah bomoh tu pun tak apa, dia telik tak. Dia kata macam ni, yang buat kau ni sebenarnya dah terkena buatan orang, dia kata. Bomoh tu cakap, kau terkena buatan orang, dan sebenarnya yang buat kau ni adalah bukan orang jauh, orang dekat. Terus dalam kepala Zamri, dia yakin yang buat dia adalah bini dia sendiri. Kerana sebulan, 2 bulan sebelum tu dia bergaduh dengan bini dia. Bini dia minta cerai, sampai bini dia mengaruk-ngaruk. Puncanya sebab bila Zamri dapat tahu yang Zamri tu ada hubungan sulit dengan orang lain, anak dara orang. Jadi bila bomoh tu cakap, puncanya berdasarkan daripada orang-orang sekitar yang dekat-dekat, yang menyantaukan dia ni. Jadi Zamri terus kata bini dia. Jadi balik daripada berubat tu, kononnya pergi berubat, dia pun mengaruk-ngaruk lah kat suami dia. Kat suami dia, dekat bini dia. Tapi bini dia tetap juga menafikan. Bini dia kata kalau dia benci pun dia akan minta cerai. Tapi tak adalah sampai membomoh-bomohkan dia suami sendiri. Tapi si Zamri ni tak percaya. Dalam masa-masa selepas tu, Zamri ni atas bantuan kawan dia minta pergi jumpa bomoh tu balik. Dia beritahu dekat bomoh. Dia kata dia dah tahu siapa yang menyantau dia. Itu adalah isteri dia. Bomoh tu je lah. Jadi dia kata dia minta bomoh ni untuk buat sesuatu bini dia. Jadi bomoh tu tanyalah nak buat apa, nak santau balik ke bini dia. Selalunya kalau orang santau, dia akan balikkan santau tu, balik kepada orang yang membuat tu. Tapi Zamri kata tak nak. Dia kata dia nak seksa bini dia. Dia nak minta bomoh tu bodoh-bodohkan bini dia, bagi apa benda air tu. Jadi bomoh tu kata boleh dengan cara menggunakan katak puru. Katak puru tu dia kena ambil katak puru tu yang telah dijampi. Katak puru tu diletakkan dekat bawah rumah dan diikat dengan kain. Begitulah ceritanya. Jadi bila dengan macam tu, Zamri pun ikutlah apa yang dinasihatkan oleh si bomoh tu, sebab dia yakin sangat isteri dia yang punya angkara. Jadi sejak daripada dia buat benda tu, isteri dia jadi bodoh betul. Nak kemas, nak masak, semua ni dia jadi bodoh lah. Nak bergaul dengan orang pun bodoh. Bini dia dah tak pergilah Yasin Felda, dah tak pergi bergaul-gaul dengan, kita panggil dulu aktiviti kampung, macam mana persatuan. Persatuan wanita pun dah tak pergi. Bodoh je duduk kat rumah. Sampaikan anak-anak yang kena masak. Sebab dia kata waktu tu isi isteri ni dah bodoh betul lah. Tapi walaupun bini dia bodoh, Zamri ingat selepas membodohkan bini dia, dia akan baik daripada sakit. Tak, sakit dia makin teruk, makin bengkak, makin meneneng, bernanah benda tu.
dia punya kaki. Kaki belah kanan, belah kiri tak pula diceritakan, tapi kaki. Tapi tetap juga dia kata dia yakin selagi dia tak baik sejak tu, selagi itulah bini dia tak akan jadi pandai, jadi bodoh. Kisah tentang bini dia ni dibodohkan oleh Zamri boleh dikatakan jadi cerita hangat dekat Felda tu. Sebabnya sebelum-sebelum ni bini dia memang selalu ikut aktiviti-aktiviti Felda. Tapi kali ni tak. Selalu memang Zamri memang tak akan ikut lah, yang ikut bini dia. Tapi bini dia tak pernah datang lagi. Itu yang tersebar cerita pasal bini dia bodoh. Lepas tu jiran-jiran pula tengok keadaan bini dia duduk termangu sampai ke nak mandi pun tak boleh. Nak mandi pun tak reti. Jadi kisah bini dia ni dibodohkan oleh suami sendiri tersebar sampaikan keluarga bini dia yang duduk dekat Felda bersebelahan atas nama yang sama juga. Itu dia punya key dia punya clue dia. Jadi keluarga bini dia pun tahulah yang mana si Milah ni dibodohkan. Jadi keluarga Milah pun datang waktu tu bergaduhlah keluarga Milah ni dengan si Zamri. Sebab tuduh Zamri. Tapi pada waktu tu Zamri tetap juga tak mengaku. Dia kata Mila memang bodoh semula jadi. Mana ada orang percaya? Kalau abang yang datang, kakak yang datang, kakak kepada Mila datang, macam mana pula adik aku bila tiba-tiba sihat walafiat boleh jadi bodoh macam tu. Jadi diorang pun tanpa izin daripada Zamri, dia bawa si Milah ni, abang akak dia ni bawa Milah ni pergi berubat. Pada waktu tu memang Zamri tak izinkan, tapi Milah pun tak boleh nak melawan dia. Agaknya. Jadi dia pun bawa lah pergi Milah ni pergi berubat. Bila dekat tempat berubat, dengar ceritanya ada seorang ustaz tu betul-betul memang bagus ilmunya, dan ustaz tu beritahu orang yang menyantau si isteri ni adalah orang yang paling dekat dengannya, iaitu suami dia sendiri. Sebenarnya ustaz tu tak beritahu, tapi semua orang tahu dan memang tak boleh nak ditutup-tutup lagi. Jadi si isteri ni selepas habis berubat ni, dia tak balik ke rumah, dia duduk dekat rumah mak dia. Dijaga oleh abang dengan kakak dia. Dan Zamri pun tak beranilah nak ambil bini daripada rumah, sebab dia pun pada waktu tu keadaan tak mengizinkan. Kaki dia bengkak, meneneng, penuh dengan nanah. Jadi keadaan dekat rumah memang berantakan lah. Masak-masak mengemas terpaksa diuruskan oleh anak. Yang Zamri ni asyik nak mengamuk aja. Lepas tu pada masa yang sama muncullah pada waktu tu mereka masih lagi ada sumber pendapatan. Anak-anak disuruh pergi buat kerja-kerja ladang. Itu je jadi sumber pendapatan. Mak dah tak ada dah. Mak dah kena bawa dengan pakcik dengan makcik nak berubat. Jadi lama-kelamaan Zamri ni dia punya kaki dia tak boleh nak dibetulkan lagi. Dah memang bengkak lain macam. Mereka kawan-kawan dia pun bawa lah dia pergi hospital. Sampai dekat hospital, doktor cek. Sempatlah duduk dekat ward dalam 2-3 hari. Dan mereka beritahu sebenarnya kaki Zamri ni hanyalah bengkak-bengkak biasa. Tak ada kaitan pun dengan alam sihir, ilmu sihat semua. Tak ada kaitan. Dia hanyalah bekas kudis-kudis biasa. Dibagi antibiotik, lepas tu ubat sapu. Lepas tu adalah beberapa ubat lagi dan baru balik rumah. Sebenarnya Zamri tak percaya yang kaki dia ni adalah disebabkan oleh sakit-sakit yang biasa. Dia yakin bini dia lah yang menyebabkan kaki dia jadi bengkak macam ni. Dan selang beberapa bulan akhirnya bini dia pun kembali semula ke rumah tu selepas bini dia berjaya disembuhkan oleh ustaz yang mengubat bini dia. Bila bini dia balik, bini dia tengok keadaan Zamri, keadaannya memang sangat tidak terurus, dan pada waktu ni memang dah susah nak bangun. Kaki dia semakin bengkak, semakin teruk pada waktu ni. Walaupun macam tu ditolong, dimandikan oleh bini dia, walaupun bini dia dituduh macam-macam, tetap juga taat setia bini dia kepada si Zamri ni, sebab memang orang tahu agama kan dia. Jadi dia taat setia pada, walaupun dimaki dia tetap juga dia uruskan suami dia. Cuma macam itulah Zamri tetap yakin yang isteri dia ni memang mengguna-gunakan dia, dan akhirnya Zamri meninggal dunia disebabkan mungkin oleh jangkitan kuman ataupun mungkin disebabkan oleh santau yang dihantar tu tadi.
Dan akhirnya selang beberapa bulan daripada peristiwa pergaduhan tu, peristiwa ni semua berlaku, akhirnya Zamri meninggal dunia. Sewaktu menguruskan jenazah Zamri, kaki dia mengeluarkan banyak sangat ulat-ulat panjang-panjang, dan cerita ni jadi heboh. Sebabnya waktu nak ceritanya lah, waktu memandikan jenazah tu, ramai orang bertukar ganti sebab tak tahan ulat yang keluar daripada kaki dia ni, boleh kata melompat-lompat. Seram pula abang. Kaki dia ni ulatnya melompat-lompat keluar. Jadi ramai orang bertukar ganti untuk memandikan jenazah dia ni. Pada waktu tu orang belum mengerti lagi, tahun 70-an, belum mengerti lagi nak hantar jenazah pergi ke hospital untuk diuruskan hospital. Selalunya memang diuruskan oleh pemandi-pemandi yang ada dekat kampung tu kan. Jadi bertukar ganti, disebabkannya bertukar ganti tu, orang pun ceritanya tersebar lah. Dan sejak daripada tu selama 40 hari 40 malam, memang kebanyakan daripada orang terserempak dengan Zamri. Dan selalunya orang yang terserempak dengan Zamri ni, dengar dia orang bukan terserempak dari segi fizikal. Yang datang tu adalah suara. Contohnya dia kata dalam satu cerita, waktu tu ramai-ramai, waktu tu Zamri baru meninggal. Adalah ramai orang tengah berborak-borak dekat kedai kopi kampung tu. Tak adalah malam sangat, lebih kurang pukul 7, pukul 8, lebih-lebih kurang pukul 8, pukul 9, lepas-lepas isyak. Biasalah kan, pakcik-pakcik kat kampung lepak-lepak lah dekat kedai kopi sementara nak balik rumah. Time tu lah tiba-tiba dengar Zamri, tolong aku, tolong minta maaf dekat Milah. Dengar suara tapi orang tak nampak. Orang yang ada kat kedai kopi tu, termasuk orang yang menyampaikan cerita, bapak dia berterabur lari pada waktu tu. Kalau kita lah kan berterabur juga lari. Ada tu pula orang tu tengah berkebun, dekat kebun, tengah buat kerja kat kebun, tiba-tiba kena tegur dengan Zamri. Zamri datang, boleh tak mintakan maaf saya pada Milah. Waktu tu orang yang ada dekat kebun tu keluar lari daripada situ. Lupa abang nak beritahu, sewaktu mengkebumikan jenazah Zamri, dia punya tanah mendap. Mungkin disebabkan tanah tak cukup, tapi ramai yang beranggapan dia sebab berdosa dengan isteri dia. Sebab itulah jadi macam tu. Tapi kisah Zamri muncul selama 40 hari 40 malam dekat kawasan Felda tu memang menjadi buah mulut. Mungkin ada di antara orang sekarang yang masih lagi ada dekat situ dah tak tahu cerita ni. Sebabnya kebanyakan daripada orang asal Felda tu sudah pun dijemput ilahi, dan mereka kebanyakannya tak nak menyampaikan cerita tu, menurunkan cerita tu kepada generasi seterusnya sebab dianggap sebagai aib. Jadi kisah Zamri ni pada orang-orang dulu memang kebanyakannya memang tahu tentang dia datang pada waktu malam. Kebanyakan daripada kisah ada yang nampak, dia kata ada yang nampak terserempak, tapi kebanyakannya memang tak nampak badan ataupun muka, cuma dengar suara. Kadang-kadang ada satu malam tu dia kata dalam minggu-minggu awal sewaktu Zamri dikebumikan, dengar dekat jalan bunyi orang menangis, minta maaf Milah, minta maaf Milah. Dan tu memang orang anggaplah yang itu Zamri. Mana ada orang lain yang datang minta maaf tengah-tengah malam, tengah-tengah pagi tiba-tiba minta maaf kat Milah pula tu. Mana ada orang lain Milah dekat kampung tu, dekat Felda tu. Zamri seorang lah. Jadi cerita tentang dia ni memang heboh. Sampailah ke 40 hari pengkebumian dia, barulah benda ni tamat. Dan selama 40 hari tu kedai-kedai makan, warung-warung yang ada pada waktu tu semuanya kebanyakan tutup awal. Sebelum maghrib semua dah tutup. Sebab bila diorang buka aja mesti ada suara Zamri datang minta maaf. Tapi mesti ramai yang bertanya kan, sebenarnya siapa yang santau Zamri? Adakah betul isteri dia? Ini je pengajaran kita semua. Sebenarnya dia kata yang menyantau Zamri itu adalah jiran dia, jiran sebelah. Sebab itu dalam cerita dalam yang awal-awal tu abang ada cakap bomoh tu beritahu orang terdekat, tapi bomoh tu tak tahu siapa. Bila Zamri cakap isteri dia yang santau, dia je lah kan, dia mengiyakan aja. Rupanya yang santau tu adalah jiran dia. Macam mana benda ni boleh tahu? 30 tahun selepas tu, 30 ke 35 tahun selepas tu, dalam lebih kurang tahun 90-an, waktu tu Milah dah tua. Milah dah tua dan ditemani oleh anak-anak semua. Datanglah jiran sebelah rumah dia. Jiran dia tu memang dah tua juga pada waktu tu. Dah tua sama tua. Jiran dia pula waktu tu memang dah sakit teruk, dah terlantar. Banyaklah dia punya sakit-sakit ni yang menyebabkan dia tak boleh nak menguruskan diri, tak boleh bangun. Cumanya sepanjang dia terlantar tu, dia mengaruk-ngaruk, bagi aku minta maaf dengan Milah, aku nak minta maaf dengan Milah.
Tak tahu kenapa, bila ditanya kenapa, dia kata, aku tak nak bagi tahu, bawa aku pergi jumpa Milah. Itu je yang dizikirkan sepanjang dia terlantar tu. Jadi si anak-anak ni, bila dia tengok bapak dia minta maaf dengan Milah, minta maaf dengan Milah, nak tanya dengan mak-mak pula dah meninggal pada waktu tu, jadi tak tahu apa ceritanya. Jadi dia orang pun berpakat-pakat lah kan, panggillah Mak Milah ni yang duduk dekat rumah sebelah ni, rumah 2-3 jarak ni, panggillah menghadap bapak dia tu. Mula-mula Mak Milah macam malas nak pergi, sebab dia kata tak ada pun dosa pakcik tu dengan dia, tak ada dosa pun, tapi kenapa nak minta maaf. Tapi selepas dia desak-desak dengan anak-anak, akhirnya Mak Milah pun datanglah rumah tu, minta maaf, jumpa dengan lelaki tu. Waktu itulah baru terbongkar rahsia. Pakcik tu mengaku sendiri dengan Mak Milah yang dia ni sebenarnya yang menyantau Zamri. Kenapa dia santau Zamri? Sebenarnya ada satu peristiwa waktu tu dia tak ada dekat rumah, tapi Zamri masuk rumah dia nak pergi bini orang tu. Mak kepada mereka semualah. Jadi disebabkan tu yang si lelaki ni, walaupun waktu tu dia kata si lelaki ni nak pergi ke kebun, tiba-tiba dia punya barang tak apa sabit tertinggal kat rumah. Bila dia balik rumah waktu tu, anak-anak pun tak ada, anak sekolah tak ke mana-mana, yang penting rumah tak ada orang. Pada waktu tu bila dia masuk, dia tengok bini dia tengah ketakutan, menggigil-gigil ketakutan dekat belakang pintu. Waktu tu dia kata, jadi waktu dia masuk tu dia nampak si Zamri ada dekat dalam rumah, tengah nak mencari bini dia. Waktu tu yang disergah Zamri. Bila disergah Zamri, Zamri lari. Lepas tu dia cari bini dia. Bini dia menyorok belakang pintu. Lepas tu bini dia ceritalah, Zamri datang, tiba-tiba Zamri nak peluk-peluk dia, tu yang dia lari. Dia lari menyorok belakang pintu. Sejak daripada tu dia sebenarnya, lelaki ni tak berani nak menyerang Zamri, sebab Zamri ni boleh dikatakan otai dekat Felda tu pada waktu tu. Kalau diserang Zamri waktu tu, iyalah kita tak tahu kan, waktu tu mungkin dia dalam keadaan takut, dia rasa keadaan yang tak selamat bila dia serang Zamri, tapi dia main ikut cara lain, dia pergi santau Zamri. Sebenarnya Zamri tak sangka yang menyantau tu adalah jiran dia. Sebabnya waktu tu sebenarnya lelaki tu kata dia tak ada niat untuk menyantau Zamri, tapi hatinya sakit, dipendam. Dan lah waktu Zamri bergaduh dengan Milah, disebabkan Milah tahu yang Zamri ada main dengan perempuan lain, ada affair dengan perempuan lain. Waktu tu dia menegur di air yang keruh. Dia ambil kesempatan, dia santau si Zamri. Jadi orang semua akan ingat yang santau Zamri tu adalah Milah. Sebab itu pakcik tu sebelum dia meninggal, dia nak minta maaf dengan Milah, sebab dia tak terfitnah Milah. Dia beritahu apa yang berlaku. Tapi Milah kata Milah dah maafkan, Mak Milah dah maafkan, dan semuanya berlaku boleh dikatakan takdir Allah Ta'ala. Zamri pun dah meninggal dunia, dan barulah mereka semua tahu apa cerita sebenar, rahsia yang tersimpan selama 30 tahun. Kalau tak pakcik tu nak meninggal, memang kesudahnya tak tahulah. Sekarang ni Zamri pun dah meninggal, Mak Milah pun dah meninggal, lelaki yang menyantau tu pun dah meninggal, dan dia sempat minta maaf. Tapi dia tak sempat minta maaf dekat Zamri lah kan, tak sempat. Orang dah dendam kan, kadang-kadang ialah dah dendam kan, tak boleh nak cakap macam tu lah kan. Jadi ceritanya menjadi iktibar dan pengajaran. Cuma ada beberapa yang abang sorokkan. Yang pertama, nama watak-watak dalam ni abang terpaksa alihkan menggunakan nama yang tidak benar. Satu lagi, lokasi sebenarnya abang terpaksa rahsiakan. Cuma abang beritahu satu Felda di negeri Pahang. Itu saja yang abang boleh tahu, yang boleh bagi tahu. Moga-moga ceritanya menjadi iktibar. Janganlah kita jadi kaki-kaki perempuan, kaki ekor ke kaki apa, memang tak elok lah. Kita taubatlah awal, dan janganlah berurusan dengan sihir kalau kita benci pun dengan seseorang. Moga-moga cerita ini menjadi iktibar dan pengajaran. Sebelum abang tamatkan cerita, ada beberapa ucapan macam biasa nak abang sampaikan. Ucapan yang pertama datangnya daripada Enad Valley. Dia nak sampaikan ucapan selamat hari jadi buat staf dia yang bernama Norashirah Abdul Rahman, yang mana hari jadinya jatuh pada 1 hari bulan 3, dengan ucapan selamat hari jadi buat Norashirah Abdul Rahman. Semoga panjang umur, dimurahkan rezeki, diberikan kesihatan yang baik, dan sentiasa dipermudahkan urusan.
Ucapan yang kedua datangnya daripada Abang Ran. Dia kata dia nak sampaikan ucapan hari jadi. Minta abang sampaikan ucapan hari jadi. Dia kata ucapan hari jadi ni ditujukan buat Kak Z7. Yang mana dia kata Kak Z ni adalah peminat berat abang. Oh, terima kasih sangat-sangat sudah dengarkan cerita Abang Jo yang sampaikan. Jadi, di kesempatan ini JSPL Kelang mengucapkan selamat hari jadi buat Kak Z7. Semoga panjang umur, dimurahkan rezeki, diberikan kesihatan yang baik, dipermudahkan segala urusan. Yang mana hari jadinya jatuh pada 21 hari bulan 2 hari itu. Selamat hari jadi. Ucapan seterusnya datang daripada seorang anak yang bernama Yong. Dia nak sampaikan ucapan hari jadi buat ayahnya, iaitu Zulkarnain Dahalan. Yang mana hari jadinya jatuh pada 23 hari bulan 2, genap umur 50 tahun. Dengan ucapan, dia ada ucapan khas dia. Jangan mancing sorang-sorang, bahaya. Saya ada tanya soal lah, itu tanda seru lagi. Jangan mancing sorang-sorang, bahaya. Tapi di kesempatan ini, kita sama-sama ucapkan hari jadi buat Zulkarnain Dahalan. Abang Zulkarnain Dahalan, semoga dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, diberikan kesihatan yang baik, dipermudahkan segala urusan. Amin ya rabbal alamin. Ucapan yang seterusnya datang daripada seorang isteri yang bernama Nurhayati Ismail. Dia nak sampaikan ucapan hari jadi ini buat suami dia, iaitu Muhammad Idham Abdul Rahman. Yang mana hari jadinya jatuh pada 29 hari bulan 2. Jarang-jarang berlaku. 29 hari bulan 2. Selalunya sampai 28 bulan 2. Kali ini 29. Dengan ucapan selamat hari jadi buat suami tercinta. Semoga panjang umur, murah rezeki, dirahmati Allah dan dipermudahkan segala urusan. Terima kasih menjadi suami yang terbaik. Ucapan seterusnya datang daripada seseorang yang bernama Fariziman. Fariziman nak ucapkan selamat hari jadi buat abah dia, yang mana hari jadinya jatuh pada 20 hari bulan 2, dengan ucapan selamat hari jadi buat abah tersayang. Semoga Allah sentiasa merahmati, memberikan rezeki yang melimpah ruah, memudahkan segala urusan dan sentiasa dipanjangkan umur. Amin ya rabbal alamin. Selamat hari jadi buat abah. Ucapan yang seterusnya datangnya daripada Coklat Lama. Dia nak sampaikan ucapan hari jadi buat anaknya, iaitu Nur Aina Derina Delisha, yang mana hari jadinya jatuh pada 27 hari bulan 2. Rasanya hari Selasa ni. Ini Senin kan? Esok Senin 27 hari rasanya Selasa. Genap umur 5 tahun. Jadi daripada Coklat Lama, selamat hari jadi buat anak tersayang. Semoga dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, diberikan kesihatan yang baik, dipermudahkan segala urusan dan mendapat masa depan yang cukup cemerlang. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih sangat-sangat sudah dengarkan cerita yang abang sampaikan. Hari ini ceritanya tidak begitu panjang. Pendek-pendek aja. Kita nak bagi kembalikan mood hari Isnin. Moga-moga ceritanya jadi iktibar. Hingga berjumpa lagi dalam esok hari. Sebelum abang tamatkan cerita, yang nak dapatkan perapan sate masih lagi RM19. Tapi belinya dekat TikTok. Tak boleh beli dah dekat Shopee sebab Shopee dah tak aktif. Belinya dekat TikTok. Sambal lara masih lagi ada dekat Shopee. Dan juga coklat emas nanti dulu. Dia abang tengah bersalin. Okey, hingga berjumpa lagi dalam esok hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.